Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi limpah kurnianya, masih lagi diberikan kesihatan dan juga nikmat-nikmat yang pelbagai yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah malam ni kita akan bersama-sama lagi dalam Fiqh Al-Manhaji, kitab Fiqh Al-Manhaji, iaitu panduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh imam-imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah kita sampai pada minggu lepas pada perkara yang berkaitan dengan al-istinja'u wa adabuhu, iaitu istinja. Iaitu istinja artinya ialah membersihkan najis ataupun mengurangkan najis. Mengurangkan, kadang-kadang membersihkan, kadang-kadang mengurangkan najis tu. Maknanya najis tu tak habis, tapi mengurangkan. Kenapa mengurangkan? Kerana kadang-kadang kita dibenarkan untuk menggunakan selain daripada air. Jadi bila kita menggunakan selain daripada air, sebenarnya dia tidak hilang najis tu, tapi dia mengurangkan. Jadi itu pun sudah cukup dalam Islam kita. Jadi hukumnya adalah wa hukmuhu wajibun wa qad dalla ala zalika qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam kama sayati. Insya-Allah dia akan jelaskan nanti kenapa istinja ni wajib. Istinja ni bukan sunat, istinja ni bukan adab, istinja ni bukan cara terbaik, bukan. Memang dia adalah wajib. Kenapa? Hadis yang akan diceritakan secara ringkasnya, hadis itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui dua kubur dan Nabi mengatakan bahawa kedua-dua orang yang berada di dalam kubur ini sedang diseksa, sedang diazab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka ini bukan diazab kerana perkara yang besar. Erti bukan perkara besar tu, perkara tu besar. Kalau bukan perkara besar, tidaklah akan diazab. Tapi anggapan manusia, kebiasaannya manusia merasai perkara itu remeh, perkara itu temeh, perkara itu ringan, perkara itu tidak besar. Tapi sebenarnya perkara itu besar. Iaitu apa? Nabi kata yang pertama ni, mayat pertama ni diazab kerana dia tidak istinja. Maknanya istinja situ ialah istinja dengan betul lah, bukan istinja saja. Kadang-kadang basuh tapi tak basuh dengan mengikut cara yang sepatutnya, maka tidak dikira sebagai basuh. Ataupun tidak menggunakan batu, menggunakan tisu, menggunakan apa-apalah, tapi tidak cara yang betul, pun salah juga, tidak dipanggil tidak istinja juga. Jadi kita akan baca pada malam ni pada bab ma yustanja bihi. Apakah dia yang boleh kita gunakan untuk beristinja? Yajuzul istinja bil ma'il mutlaq. Yang pertama sekali, boleh istinja ini dengan menggunakan air mutlak. Jadi kita dah baca hari itu air mutlak, air musyammas, air mutanajjis, air musta'mal dan juga air mutaghayyir. Ada 5 jenis itu ataupun 4 jenis air mutlak, air musyammas, air mutanajjis, air mutaghayyir dan juga air musta'mal. Ada 5 lah ni. Ada ulama kata 5, ada ulama kata 4. Jadi yang boleh digunakan untuk istinja ni, make sure yang pertama ialah air tu air mutlak. Jadi kita dah tahulah air mutlak tu apa. Kita tak ada masalah pada hari ni.
Sebab buka paip tu insya-Allah air mutlak. Tapi artinya tak boleh guna selain daripada air mutlak. Nak guna cuka ke, ataupun air mawar ke, ataupun air yang keluar daripada batang pokok kan, dalam hutan, pun tak boleh juga. Walaupun air tu macam air, orang katalah, saya tak pernah tengok, akar pokok kan, kita boleh potong tu dia akan keluar air, dia kata betul-betul kan, orang pernah masuk hutan. Jadi dia keluar air tu, dia kata air tu sebiji macam air biasa tu, tapi air tu tak boleh digunakan untuk membasuh, istinja tak boleh. Ataupun air lagi yang biasa, air kelapa lah, air piasau-piasau, kita belah air kelapa tu, keluar air dalam tu. Air tu walaupun katakan tak manis lah kata, air tawar lah kata dia tu, tak boleh digunakan untuk istinja. Sebab apa? Air tu bukannya air mutlak. Kemudian itu yang pertama, wahwa al-aslu fit tathhir minan najasah kama yajuzu bi kulli jamidin. Kenapa boleh air mutlak tu? Kerana Allah Ta'ala jadikan air mutlak ni memang untuk membersihkan. Maknanya nak bersih najis mesti guna air mutlak. Jadi kalau air kuning macam mana? Air baru ni kuning kan, air paip kita kan, kuning ke, berpasir ke, macam mana? Air mutlak juga. Air sungai, yang contohnya kalau musim banjir, orang duduk di tepi sungai, kadang-kadang air sungai tu jadi kuning kan, sebab air mutlak juga tu. Sebab apa? Yang kita dah belajar hari tu, air ni kalau bercampur dengan tempat laluan dia tanah kan, tanah merah, jadi dia lalu situ, dia akan jadi merah, maka air tu tetap jaga air mutlak, dipanggil air mutlak. Jadi boleh digunakan untuk membasuh. Cuma kita basuh jadi makin kotor tu, itu bukan masalah dia, yang penting cuci kan. Yang kita sebut sini ialah suci tu untuk membasuh najis. Kalau bukan untuk membasuh najis, tak mengapa, tak guna air mutlak gitu. Contohnya bukan untuk basuh najis apa? Baju kita bukan kena najis, contohnya baju kita hanya busuk kerana berpeluh. Berpeluh bukan najis. Baju kena hingus, contohnya hingus bukan najis. Jadi bila bukan najis, kita boleh gunakan walaupun air bukan mutlak. Contohnya air apa? Air bukan mutlak ni, air mustakmal. Air mustakmal ni air apa? Air yang kita dah guna untuk ambil wuduk. Kalau ikutnya boleh digunakan untuk basuh, bukan macam najis, basuh apa-apa yang bukan najis lah, gitu. Yang busuk ke apa ke boleh. Air mustakmal dipanggil. Okey, jadi itu yang pertama. Yang keduanya, yajuzu bi kulli jamidin khashanin yumkin an yuzilan najasata. Yang kedua yang boleh digunakan ialah semua benda yang jamidun. Jamidun maknanya benda yang beku lah, bukan benda keras, bukannya benda cair. Kalau orang belajar sains ada kan, apa, gas, liquid, lepas tu apa lagi, solid, lepas tu gas, selesai. Gitu kot, betul tak? Saya belajar bahasa Melayu, saya tak tahu bahasa orang putih ni. Sains kita belajar bahasa Melayu kan, tempat saya. Jadi saya panggil pepejal, cair dengan gas dia panggil. Yang ini pepejal, maknanya semua benda yang pepejal boleh digunakan untuk bersuci. Tapi syarat pepejal tu, syarat solid tu apa? Benda tu mestilah khashan. Khashan tu maknanya kasar, maknanya kasar tu maknanya bukan licin lah. Licin tu macam apa licin? Macam kaca, tak boleh, sebab dia licin. Nak basuh najis guna kaca, dia bukan masalah luka tajam tu tu cerita lain pula tapi maksudnya dia tu licin, dia tak menanggalkan. Ataupun juga yang licin mungkin plastik ni, kita ambil plastik bag tu yang tu, kita gosok-gosok, dia tak tanggal, dia mesti benda tu kasat, dia kata khashan. Jadi kasat tu bukan kasat, sana kasat juga kampung kasat sana. Ni kasat ada kesat, kesat ke kasat, wallahu a'lam lah. Kesat sini panggil, maknanya dia tu macam kertas, macam apa ni, daun, macam kulit kayu. Tu masalah cerita dia ni kasar, macam ni luka tak luka tu cerita kemudian Tapi sekarang ni mudah insya-Allah, tisu. Tisu tu maknanya boleh digunakan. Kal hajari disebut sini lah seperti batu. Biasanya batu lah zaman dulu. Sebab apa tak ada tisu? Wal waraqi, dan juga daun. Wa nahwi zalik, dan juga lain-lain lagi. Tapi yang afdalnya macam mana? Jadi kita ada sekarang ni ada dua jenis lah. Kita ada dua
iaitu satu air, satu benda-benda yang kasar tu. Jadi boleh gunanya dua-dua, boleh guna dua-dua. Yang paling afdalnya wal afdalu ayyastanjiya awalan bil hajar wa nahwihi. Jadi yang pertamanya, yang paling cantik sekali ialah kita guna dua-dua. Tapi guna dua-dua tu jangan guna air dulu kemudian baru kesat. Dia kena kesat dulu baru guna air, macam tu. Itu yang paling baik, yang paling afdal. Kalau kita kata nak guna ni, nak guna air dulu kemudian baru kesat tu, itu nama dia bukan nak istinja yang kesat tu, itu nama dia nak menghilangkan basah tu kan. Jadi itu dah kurang afdal lah tu. Yang afdalnya gunakan batu dulu, gitu kan. Summa yusta'malul ma', kemudian selepas tu barulah guna air, yang gitu kan. Jadi kenapa macam tu? Kerana bila kita gunakan tisu lebih dahulu tu, kita hilangkan dulu benda-benda yang itulah makna benda-benda ni tu kan. Kemudian selepas daripada tu kita dah hilang dah, tinggal bau-bau lah mungkin ada, kemudian barulah kita gunakan air. Jadi itu cara yang paling baik. Li'annal hajar yuzilu ainan najasah. Kerana batu tu ataupun tisu tu dia menghilangkan benda najis tu. Wal ma' ba'dahu yuzilu asaraha, dan air pula menghilangkan tinggalan-tinggalannya yang masih tinggal tu, kesan-kesan dia dipanggil sini. Dunaan yukhalituha wa in iqtasara. Sekarang ni itu nombor satu yang paling bagus. Tapi kalau nak guna salah satu saja, iqtasara ala ahadihima fal ma'u afdal, maka airlah yang paling afdal. Jadi sekarang ni kalau nak guna salah satu saja, air. Jadi sekarang ni turutan dia ialah yang pertama guna dua-dua. Tapi tandas kita jarang ada dua-dua. Tandas kita ada air saja. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, guna tisu sahaja ataupun batu sahaja ataupun apa-apa yang kasar sahaja. Tak guna air langsung. Itu style orang putih. Orang putih ke orang Jepun ke, nanti tandas dia memang tak ada air. Jadi kadang-kadang kita pun kalau kita kena belajar jugalah kadang-kadang tu. Naik apa ni, naik kapal terbang lah kapal terbang, air di atas tu, bukan bawah ni. Jadi orang kita kadang-kadang bawa ni lah pula, sebab tak biasa kan nak pakai kertas ni. Main kertas macam macam licin rasakan rasa tak lalu. Lepas tu kena kain pula, lepas tu kita katakan pakai seluar pula, macam mana gitu. Jadi itu sebenarnya dah selesai dah, dimaafkan dah yang tinggal-tinggal tu. Tapi jangan ada lagi, main ada color lagi tinggal, tak boleh. Nanti ada cara dia akan ceritakan. Jadi tapi kita kena, maknanya sekali-sekali kena belajar lah. Sebab tu tisu banyak orang jual tau, tisu tandas orang panggil. Tapi tisu tandas ni kita buat lap tangan tau. Tisu yang bulat kecil-kecil tu, kalau yang panjang tu itu tisu dapur nama dia tu, kitchen. Kalau yang kecil tu itu tisu tandas. Tapi jaranglah kita guna. Tak tahu kita guna buat apa sini, tapi banyak jual tau sini, nampak kan. Orang kita guna buat apa tandas tak pernah jumpa dalam tandas. Lap tangan. Kalau tengok dia orang putih, tengok apa ni, kata lap tangan guna tisu tandas. Dia pelik lah sikit ni, orang putih lah. Kemudian wa in iktasara ala ahadihima, kalau dia nak guna salah satu sahaja, fal ma'u afdal, maka guna air adalah lebih afdal. Li'annahu yuzilul ain wal asar. Kenapa air lebih afdal? Kerana dia kata air ni dia boleh menghilangkan dua-dua sekaligus, menghilangkan benda najis tu dan menghilangkan kesan-kesan tinggalan dia. Kesan-kesan tinggalan mana, bau dia ke, rasa dia ke, ataupun yang sikit-sikit lah yang tak nampak oleh mata tu. Dia boleh tinggalkan, boleh hilangkan dua-dua tu. Bi khilafi ghairihi, lain pula kalau selain daripada air, maknanya apa, iaitu batu tadi tu. Wa in iktasara alal hajari wa nahwihi, tapi kalau dia nak gunakan batu sahaja ataupun tisu sahaja, fayashtaritu an yakuna al musta'mal jaffan, mestilah syarat dia kalau nak guna batu saja, mestilah tempat tu kering. Maknanya kalau orang buang air ada jenis keras contoh ni buang air besar buang air kecil semua lembut kan tak
Kalau buang air kecil, kameh keras juga pelik kan. Ni kira air buang besar. Buang besar ni ada jenis keras ketul macam batu, tak ada apa-apa. Ada jenis biasa-biasa, ada jenis cair langsung tak. Yang cair langsung tu tak boleh. Dia kata tak boleh guna kertas. Kalau orang apa ni, orang diary, orang bocor, orang benda kan orang panggil tak boleh tu. Fa yashtaritu an yakuna musta'mal jaffan wa yasta'mal qabla an yajufful kharij minal qubul wal dubul. Dan hendaklah dia kata mestilah digunakan benda tu pun adalah benda kering jangan benda basah. Ertinya tisu tu pun mestilah tisu tu kering, jangan tisu tu basah. Maknanya kalau ambil benda basah macam tisu, kita panggil tisu apa, tisu wet tisu tak ada kan, tu tak boleh yang tu. Wet tisu tu tak boleh. Kalau guna pun, kalau katakan batu pun, batu yang basah tak boleh. Gitu. Untuk kedua boleh tu tulis ya, yang kering dulu baru tisu basah. Tisu kering dulu baru tisu basah. Bagi zaman saya kan. Dia sudah halal kan? Betul. Yang basah dulu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ataupun yang basah sahaja pun tak boleh juga. Ada orang dah ada tisu tu, dia pergi benda ni, dia jiruh pun air pada tu sebab apa, nak lap. Itu tak boleh. Dia nak guna benda kering, sebab benda kering dia akan meresap. Tu. Pada tempat tadi tu dia kata okey, wa alla yujawiza al kharij. Ni syarat dia sebut ni. Janganlah melampaui najis yang keluar tu, dia lari ke tempat lain. Maknanya yang cair tadi tu, yang cair melampau tadi tu, tak boleh. Maknanya dia dah melempoh, meleleh-leleh sampai ke peha dah kata. Tu tak boleh. Kalau dah macam tu jangan dah melampau daripada safhah al-aliyah au hasyafah az-zakar, dia kata. Hasyafah tu maknanya kita panggil apa, topi keledar lah tu. Kawasan topi keledar tu. Topi keledar apa panggil? Kau panggil apa tak tahu. Maknanya dia tak boleh lari daripada, kalau lepas daripada kepala dia tu, kalau yang depan lah, maknanya tu kita tak boleh dah. Kalau bahagian punggung pula, dia apa ni? Allahu akbar. Dia ada kawasan-kawasan tu kan. Nampak yang color lain tu. Tempat keluar tu dia warna lain. Lepas tu kan dia ada tepi tu, dia dah color dia tu lain sikit dah color kulit tu kan. Itu kalau sampai dekat situ tak boleh lah. Gitu syarat dia Kemudian wa alla yantakil anil mahallil ladzi asabahu asna'a khurujihi. Jangan berpindah kata. Yang kita sebut tadi, janganlah berpindah ke lain daripada tempat keluarnya. Kama yashtaritu alla takillal mashat an salasati ahjar. Kemudian syarat lagi ada berapa syarat tadi Syarat dia jangan kering, jangan basah benda tu, kemudian tu jangan melampaui, kemudian tu lagi jangan kurang daripada 3, mesti 3. Nak guna tisu tadi mesti 3 tisu tu macam mana? Bukanlah 3 helai, tapi maknanya 3 tempat tisu lah. Kalau tisu tu panjang ada sini macam tu. Paling kurang 3. Kalau kurang daripada 3 sekali tu dah cuci dah, tak boleh juga, mesti 3 juga. Gitu. Jadi kalau batu, katakanlah batu berik kata. Batu berik berat tu kan. Seketul. Jadi 3 batu ke? 3 ketul batu berik tu kan? Bukan. 3 tepi dia. Tepi sini gitu. Jangan tempat yang sama. Jangan situ tak boleh. Dia tepi sini. Jadi 6 semua dah ke 6. Jadi 6 ke berapa tu? 1 2 3 4 macam itulah jadi mestilah dia kata paling kurangnya 3. Fa illam yanzaf al mahal zida alaiha. Tapi kalau tak hilang juga, dah guna 3 tapi tak masih ada lagi, wajiblah ditambah lebih daripada 3. Wa yasunnu an yaj'alaha witron. Dan kemudian katakan 5 kali 6 kali baru habis, barulah tanggal, barulah hilang. Guna tisu hilanglah 5 kali 6 kali. Sunat dia kata tambahkan supaya jadi 7, supaya jadi witir. Jadi kalau genap, nombor genap dia dah hilang,
tambah sekali lagi, tambah satu lagi supaya jadi witir. Kalau witir dah hilang dah, cukup dah, tak perlu tambah lagi. Sebab kalau tambah dia jadi genap semula. Dah 7, lepas tu tambah jadi 8 dah. 8 kena tambah lagi, lepas tu kira tambah lah sampai esok. Jadi tak perlu tambah kalau dah cukup witir. Kemudian ai munfaridah ka khamsah au sab'ah, dia buat contohlah, sama ada 7, sama ada 5 dan sebagainya. Habis Jadi semua ni apa yang kita cerita ni, apa yang mazhab Syafi'i cerita ni, sebenarnya ada dalilnya, ada hujahnya daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dia sebut sini rawahul Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Anas. Jadi Anas ni dia panggil sebagai sahabat yang dipanggil khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim ni maknanya apa ya? Pembantu. Macam itulah. Mak dia ni, mak kepada Anas ni, nama dia Ummu Sulaim, nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia ni miskin. Dia ada anak nama Anas, dia masuk Islam. Suami dia nama Malik, Anas ni bin Malik. Jadi suami dia nama Malik. Suami dia tak nak masuk Islam. Suami dia mengamuk. Isteri dia ni Ummu Sulaim ni sebelum daripada Nabi datang sebelum Nabi datang ke Madinah lagi, dia dah masuk Islam dah, Ummu Sulaim. Jadi dia kata masuk Islam lah, awak masuk Islam lah. Suruh suami dia tu masuk Islam. Suami dia tak nak. Suami dia mengamuk lari. Lari ke mana? Lari ke Syam. Ada orang kata pergi berniaga, ada orang kata nak marah kepada isteri dia, lari ke Syam. Nak balik, bukan tak nak balik, mati di Syam tu, mati kafir lah maknanya. Siapa ni? Malik. Malik ni siapa? Malik ni ialah suami kepada Ummu Sulaim, ayah kepada Anas ni. Anas yang riwayatkan hadis ni. Jadi lepas tu dia pernah ni, dia tinggal dia dengan anak dia. Lepas tu dia pun bila Nabi SAW datang ke Madinah, jadi dia pun dia pergi kepada Nabi. Dia kata aku ni tak ada apa, orang lain semua bagi hadiah kepada Nabi, orang ni bagi ni, dia tak ada apa. Dia kata aku ada anak je seorang ni, anak kecil ni nama Anas, ambillah tolong kamu ya Rasulullah, jadi pembantu kamu. Jadi umur 10 tahun masa tu lepas tu dia kahwin. Lepas tu Ummu Sulaim ni dia nak kahwin seorang dengan Amru, seorang tu. Jadi dia nak kahwin, dia nak kahwin tu, yang ni tak nak masuk Islam pula. Nak kahwin tapi tak nak masuk Islam. Dia kata kalau awak nak kahwin dengan aku mesti Islam kata. Jadi last tu dia kata tak perlu bayar apa-apa, tak perlu mas kahwin apa-apa. Mas kahwinnya ialah Islam awak, lepas tu boleh kahwin dengan aku. Lepas tu dia Islam lah. Jadilah ayah tiri kepada Anas ni. Gitulah cerita dia. Panjang cerita dia tu, tapi kita stop situ lah. Cerita pasal periwayat hadis ni. Sebab itulah Anas ni Anas bin Malik, kita sebut dia radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhu malah, sebab dia ni ayah dia tidak Islam. Jadi dia pun semua benda yang Nabi SAW buat ni dia tahu, yang berlaku di luar rumah lah. Kalau dalam rumah, Aisyah radhiyallahu anha yang tahunya. Sebab bila masuk dalam rumah tu tak masuklah, Anas tu tak masuklah. Tapi di luar rumah dia bawa selipar Nabi, dia bawa kayu sugi Nabi. Kalau Nabi buang air, dia tolong bawa air. Kalau tak ada air, dia akan tolong cari batu untuk beri pada Nabi untuk istinja. Macam itulah, itu cerita Anas. Jadi sebab itulah disebut sini Anas ni tahu, kata. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Kata Nabi ni masuk ke al-khala. Al-khala ni tempat buang air. Jadi zaman dulu tak adalah kita kata special bilik air, ada tandas apa benda, tak ada. Jadi orang nak pergi buang air, biasanya dia akan pergilah ke padang pasir tu. Dia pergi jauh daripada orang, dia pergi situ. Jadi Nabi SAW tu pernah pergi tempat buang air, kata Anas. Kemudian dia kata fa ahmilu ana wa gulamun nahwi adawatun min ma'in wa anazah fayastanji bil ma. Jadi dia kata aku, dan dia kata ada seorang lagi budak bawa air dan juga bawa tungkat. Satu tungkat. Jadi Nabi ambil air tu dan Nabi gunakan air tu.
Jadi erti di sini ialah apa? Boleh istinja untuk boleh istinja menggunakan air. Itu nombor satu lah. Itu nombor satu. Panduan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara keduanya ialah hadis yang kedua. Rawal Bukhari wa ghairuhu an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini orang kedua Ibnu Mas'ud. Tadi nama dia Anas. Ibnu Mas'ud pun sama juga. Dia pun adalah dipanggil khadim juga. Jadi Nabi ni ada dua orang lah. Khadim yang menjadi pembantu Nabi. Ibnu Mas'ud ni dia orang yang masuk Islam awal-awal lagi. Dia ni budak dia ni bukan budak, hamba mana dia ni. Bekas orang miskin. Jadi Ibnu Mas'ud dia kerja dia bela kambing di Mekah. Ambil upah bela kambing. Dia bawa kambing orang kaya-kaya yang banyak kambing, dia bawa lah pergi berjalan ke padang pasir tu, beri makan kambing semua. Kemudian beberapa hari dia balik lah. Sekali tu Nabi SAW berjalan jumpa dia di padang pasir tu di luar Mekah. Jadi Nabi tanya, ada tak susu? Dia kata tak boleh beri, dia kata. Ini kambing orang, bukan aku punya. Oh baik. Tu dah nombor satu dah. Nabi Chan, oh ni bagus budak ni. Sebab apa? Budak jujur kan. Kalau orang biasa dibagi dah kan. Ambil lah kau nak. Kan macam kita juga kan. Jadi lepas tu Nabi pun kata, ada tak kambing yang tak ada susu? Dia kata, ada. Tu kambing tu memang tak ada susu pun. Tak tahulah kambing macam mana. Tapi Nabi pergi doa-doa keluar susu. Jadi Nabi pun minum. Jadi dia pun kata, pelik ni. Dia tak kenal Nabi tu. Dia kata, boleh tak kau ajar pada aku? Kata, Nabi bukan ajar doa tu. Nabi ajar Islam pada dia. Tu dia masuk Islam. Jadi dia ni istimewa, dia ni dia lah khadim kepada Nabi. Dia pun sama macam tadi. Dia tukang bawa slipper. Jadi kalau Nabi masuk dalam masjid, dia akan ambil slipper, dia letak celah tiak dia. Tak dia kepit sini. Dia takut hilang kot slipper. Macam itulah cerita dia. Jadi dua ni Ibnu Mas'ud Nama dia Ibnu Mas'ud. Dia ni orang kata dalam riwayatnya, dia ni kurus, dia ni kecil, dia ni gelap kulit dia. Maknanya tak cantik lah kalau orang kata ni kan. Tak handsome lah kalau ikutnya lah. Tapi hebat dia. Kemudian Ibnu Mas'ud ni berkata, dia kata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi nak buang air, dia kata. Kemudian Nabi minta kepada aku supaya aku bawakan kepada baginda 3 biji batu. Jadi maknanya Nabi tu mula-mula tu dah minta 3 biji batu dah. Ibnu Mas'ud tolong bawa 3 biji batu, tolong beri kepada aku nanti. Jadi maknanya bila Nabi minta 3 biji batu, ulama-ulama ambil kesimpulannya bahawa tak boleh kurang daripada 3. Itulah maknanya kan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Daud radhiyallahu Abu Daud rahimahullah wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Aisyah pula. Jadi kan kita kata tadi 3 orang lah maknanya kan di luar rumah yang tahu cerita Nabi ni ialah Anas dan Ibnu Mas'ud. Kemudian kalau dalam rumah yang tahu banyaknya, yang riwayat banyaknya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW dia kata pernah bersabda, Aisyah kata, iza zahaba ahadukum ilal ghaiti falyazhab ma'ahu bisalasati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Jadi dia kata, Nabi pernah berkata, kalau siapa-siapa di kalangan kamu ni yang pergi ke tandas, pergi nak buang air lah, kalau kita sekarang tandas lah maknanya, mestilah dia kata bawalah bersama dengannya 3 biji batu yang akan digunakan untuk membersihkan. Kerana cukuplah Nabi kata 3 batu tu. Jadi erti sini maknanya ialah 3 tu cukup. Itu kesimpulan ulama. Dan yang keduanya, kalau kita nak pergi buang air ni, maknanya kita bawa lah siap-siap gitu janganlah maknanya dan kalau masuk bilik air kena check lah dulu ada air ke tak tengok tak ada air, betul tempik dalam tu, nak tahu. Itu hadis-hadis lah yang menceritakan tentang istinja ni mestilah 3 biji dia kata kemudian lagi kata Nabi SAW pernah bersabda mengenai satu ayat Quran. Ada satu ayat Quran daripada surah At-Taubah ayat 108 ayat 108 surah At-Taubah. Apa dia ayat ni? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul
mutahhirin. Itu ayat dia. Maksud ayat tu Allah Ta'ala di sana, di sana tu di mana? Di sana tu. Jadi di sana tu maksudnya ialah di Quba. Gitu. Jadi Quba ni, kalau kita sekarang ni, kalau kita biasalah orang pergi Madinah, dia akan pergi ke Quba. Masjid Quba di situ. Quba ni dulu ni dia tak bersambung dengan Madinah tu sebab dia macam jauh kan. Kalau maknanya Nabi dulu akan pergi setiap minggu, Nabi pergi berjalan kaki, pergi sembahyang Masjid Quba tu. Kita sekarang ni naik kereta sekejap lah, 10 minit 15 minit sampailah kan? Jalan raya pun elok-elok. Tapi dulu Madinah sini, Quba sini. Masa Nabi SAW berhijrah, Nabi sampai ke Quba dulu. Nabi duduk dulu di Quba tu, tinggal dia Quba. Quba ni special dia ialah dia ni kawasan ladang. Kalau kita pergi sekarang pun dia ada banyak pokok kurma keliling tu. Di situ ada air banyak, ada telaganya, ada macam-macam lah situ. Jadi orang di situ, mereka ni ialah apa? Bila mereka ni buang air, biasanya mereka akan guna air. Itu macam kita. Sebab banyak air di situ. Tapi di Madinah sana tu dia macam dia pada pasir sikit. Dia tak ada tempat Masjid Nabi tu, kawasan tu dia kurang air sikit. Jadi orang di situ kalau buang air biasa akan guna batu saja. Guna batu yang dia tak guna air. Gitu biasanya. Sebab tak ada air. Kalau ada air guna air lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini mengatakan apa? Fihi rijalun, di Quba itu ada lelaki-lelaki yuhibbuna an yatatahharu, yang suka untuk membersihkan. Membersihkan tu apa? Membersihkan, kata ulama tafsir, iaitu kerana mereka ni menggunakan air dalam membersihkan, dalam buat istinja. Rawah Muslim an Salman radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Ni clear lagi hadis ni. Nabi SAW kata, janganlah seseorang daripada kamu istinja kurang daripada 3. Kurang daripada 3 tisu ke, 3 apa ke, tak boleh. Yang tadi tu beritahu Nabi ni guna ketiga. Sekarang ni Nabi larang pula, jangan guna kurang daripada 3. Rawal Bukhari dan juga Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man istajmara falyutir. Dalam Abu Hurairah pula berkata, Nabi SAW pernah berkata, dia kata, Nabi kata, siapa yang guna batu, hendaklah dia mewitirkan batu. Sebab itulah maknanya kita kata tadi, ulama-ulama Syafi'i kata sunat menggunakan batu secara witir, bilangan dia mestilah witir. Sebab Nabi yang menyuruh kita ni witirkan. Habis situ jadi itu baru habis part yang pada part mesti guna 3 dan juga mestilah berwitir dalam penggunaan tu. Seterusnya ada 1 minit lagi, 2 minit lagi insya-Allah. 2 minit lagi Sekarang masuklah pula kepada ma la yustanja bihi. Perkara-perkara yang tak boleh pula. Tak boleh kita guna perkara-perkara ni. Jadi maknanya kalau ikut tadi dia kata semua benda yang solid dan tidak licin. Tetapi ada juga benda-benda yang solid dan tidak licin tapi tak boleh guna, dilarang guna. Apa dia? Disebut-sebut sini lah kata, la yasihul istinja bima kana najisal ain au mutanajjisan li'annahu rubbama zada fi asarin najasah badala takhfifihi. Maksud dia tak boleh gunakan, nombor 1 tak boleh gunakan najis. Najis digunakan untuk membersih najis, tak boleh. Ataupun benda yang bernajis, yang terkena najis. Contohlah kata di tanah Arab itu zaman dulu je dia ada banyak binatang, ada unta, ada keldai, ada apa lagi yang biasa-biasanya, ada kuda. Tahi dia tu, tahi binatang tu dia cepat kering di tanah Arab tu. Jadi bila kering tu dia keras macam batu. Jadi boleh tak guna benda tu? Tak boleh. Perkara ni pernah berlakulah kepada Nabi SAW. Ibnu Mas'ud juga cerita. Ibnu Mas'ud cerita, dia kata Nabi SAW sekali atau bunyi dah. Jadi kita berhenti situlah. Kata sebab dah bunyi kan. Kita berhenti pada apa? Sekali
Nabi pergi buang air, Ibnu Mas'ud datang. Apa terjadi? InsyaAllah kita jumpa lagi, akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga insyaAllah bertambah sedikit sebanyak peringatan ilmu insyaAllah kan. Kita belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At least kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita tangguh dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi